Assalamualaikum. Hari ini cikgu akan mengajar kamu reka bentuk dan teknologi tahun 4, amalan keselamatan di bengkel berdasarkan buku teks muka surat 11 hingga 13. Mari kita sama-sama melihat keadaan bengkel kita. Untuk pengetahuan kamu semua, tajuk ini cikgu ulang balik yang kita telah pelajari. Bengkel yang selamat dapat dilihat dari segi susun atur perabot serta penyimpanan dan penyelenggaraan alatan. Okey, kamu boleh lihat berdasarkan buku teks kamu. Okey, bengkel yang bagus, bengkel yang bersih dan teratur merupakan contoh bengkel yang mengamalkan keselamatan, mengutamakan keselamatan kepada murid-muridnya. Murid-murid selesa, murid-murid tidak berlaku kemalangan apabila bengkel ni dalam keadaan yang tersusun. Okey, seterusnya penyimpanan dan penyelenggaraan alatan. Okey, alatan perlu disimpan di tempat yang sesuai dan selamat. Kalau kamu lihat dalam buku teks kamu, ada rak, ada laci, ada pisau, ada gunting, disimpan dengan keadaan yang selamat dan tersusun. Ini semua penting agar tidak berlaku perkara yang tidak diingini terhadap murid-murid semua. Okey, contoh penyelenggaraan alatan tangan. Okey, alatan tangan ni seperti yang kita telah belajar sebelum ni memerlukan penjagaan atau kita panggil penyelenggaraan. Kita bukan sahaja menjaga, tapi kita perlu membaik pulih. Membaik pulih macam mana kita jaga? Contohnya gunting. Okey, selepas kita guna, kita perlu bersihkan kotoran dengan reja. Reja ni maksudnya kain lah, kain perca yang lebihan tu kan, yang kecil tu. Okey, kita bersihkan dahulu. Kemudian titiskan minyak pada sendi-sendi dia tu kan. Dekat kalau gunting kan dekat skru dia tu. Okey, tu yang dikatakan penyelenggaraan. Kita bersih dan kita minyakkan dia. Okey, tu satu contoh. Ada banyak lagi alatan yang perlu kita jaga seperti gergaji, pelayar gabung, pemutar skru. Semua tu pun memerlukan penjagaan ataupun penyelenggaraan agar alatan ini tahan lama dan boleh digunakan lagi. Okey, yang ni pula papan kekunci. Okey, di mana kita perlu menyelenggara papan kekunci ni? Okey, kan kita panggil papan kekunci ni, biasanya kamu panggil keyboard kan? Bersihkan habuk. Papan kekunci ni kita kena bersihkan habuk dan kotoran dengan berus atau apa? Atau penyudut kecil yang sesuai. Ni di celah-celah huruf ni kan,
butang keyboard ni, dia ada terlekat habuk-habuk di celah-celah ni. Okey, yang ni kita perlu ni lah, selenggara lah, kena sedut, kena sapu, supaya apa? Supaya apabila kita proses, kita menaik sesuatu tu tidak tersekat, disebabkan habuk yang tidak dibersihkan. Okey, langkah yang kedua, lap papan kekunci menggunakan kain lembut yang lembap. Supaya apa? Supaya habuk tadi kan yang melekat tu kan, dia boleh keluar. Habislah apabila kita menggunakan kain yang lembap. Okey, seterusnya, yang ni berdasarkan buku teks kamu pada muka surat 12. Okey, jika saya mengabaikan amalan keselamatan, okey, yang berikut ialah contoh ataupun situasi lah kesan yang boleh terjadi jika kita mengabaikan peraturan keselamatan di dalam bengkel. Okey, punca dia apa? Okey, punca ni kan masuk apa yang berlaku. Punca yang berlaku ni lah, sekiranya kita mengabaikan peraturan ni. Okey, masuk bengkel tanpa kebenaran guru. Apa kesan dia apabila kita masuk tanpa kebenaran guru terlebih dahulu? Okey, kesannya boleh berlaku kecederaan atau kehilangan barang semasa ketiadaan guru. Kan dekat bengkel ni kita tahu ada alatan yang tajam, ada bahan yang mudah terbakar, macam-macam lah kan. Jadi kamu tidak dibenarkan kerana akan berlaku kecederaan ataupun kehilangan barang semasa ketiadaan guru. Kamu bukan sengaja kan, bukan nak ambil pun. Kadang-kadang kamu ambil, kamu tidak letak di tempat yang sepatutnya menyebabkan berlakunya kehilangan barang. Okey, membawa beg masuk ke dalam bengkel. Yang ni pun kita pernah berbincang pada pelajaran yang lepas. Sebab apa kita tidak boleh membawa masuk ke dalam bengkel? Kerana kesan dia, kesan kalau kita bawa juga masuk beg ni, ruang kerja akan menjadi sempit dan menghalang laluan sekiranya berlaku kemalangan. Sebagai contohnya, berlaku kebakaran. Okey, berlaku kebakaran kan dalam bengkel tu kita ada plan, laluan keselamatan. Okey, sekiranya kita bawa beg ni, kan beg kamu tu penuh dengan buku, masa kita nak menyelamatkan diri tu, dikuatiri tersepak ke, terlanggar ke, halang kita nak bergerak. Okey, dan satu lagi, masa kita nak ruang kerja lah, kita nak melakukan sesuatu aktiviti tu terhalang oleh beg ni. Okey, tidak membuka pintu dan tingkap bengkel. Tiada pengudaraan yang baik dan pencahayaan tidak cukup. Okey, udara lah. Kan biasanya kalau kita melakukan kerja-kerja, projek, contohnya projek apa? Projek kayu kan. Mesti ada habuk-habuk. Lepas tu kita bekerja dalam keadaan cahaya yang kurang, gelap. Boleh juga mengundang perkara yang tidak diingini. Okey, sebab itulah kita perlu membuka pintu dan tingkap bengkel semasa kita berada di sana. Okey, menggunakan bahan tanpa berhemah. Okey, bahan ni contohnya macam gam, macam apa lagi? Kan bahan ni maksudnya bahan yang kita habis guna lah. Kita guna tu habis kan. Kalau kita tidak menggunakan bahan tu dengan betul, kita akan melakukan pembaziran lah. Sebagai contoh, kita buat dekat bengkel hari tu, kita buat yang reka bentuk
kapal terbang tu kan, yang kita guna pen 3D tu kan. Kalau kita tidak mengguna yang bahan tu untuk kita buat kapal terbang tu, kapal terbang ke apa-apa saja reka bentuk tu, dia akan berlaku pembaziran. Okey, seterusnya, yang ni berdasarkan buku teks kamu, muka surat 12. Okey, dia tanya kamu, yang ni cikgu dah sediakan jawapan untuk kamu. Sekiranya kamu ada tambahan, kamu boleh tambah. Okey, yang pertama dia kata, apakah yang akan berlaku jika perkara berikut terjadi? Beri pendapat kamu. Okey, perkara apa? Okey, minyak atau air tumpah di atas lantai. Okey, apa pendapat kamu jika perkara ini berlaku? Okey, sekiranya minyak atau air tumpah di lantai, boleh apa? Boleh menyebabkan murid tergelincir dan seterusnya mendatangkan kecederaan kepada anggota badan mereka. Badan kamulah. Badan cikgu pun sama. Ada minyak, ada air tumpah di lantai. Sepatutnya kita terus bersihkanlah. Jadi, kena beringatlah semasa kamu menggunakan minyak. Minyak ni guna masa bila kan? Kita untuk menyelenggara alatan ataupun minyak masak kan, kita ada juga aktiviti yang untuk kita menyediakan penyediaan makanan kan. Okey. Mesti ingatlah supaya kita sentiasa berada dalam keadaan yang selamat. Okey, situasi yang kedua. Apa akan berlaku sekiranya perkara ni terjadi? Okey, berlari sambil membawa alatan. Okey, kalau kamu tengok dalam buku teks kamu, ni berdasarkan yang ni, dekat tangan ni gunting. Biasanya gunting lah. Pahat ke, tukul ke, kikir parut ke, pemutas keru ke, tak kira lah. Okey, kan sambil berlari bergurau. Kamu kan suka bergurau. Okey, berlari-lari kan dalam bengkel. Okey, perbuatan berlari sambil membawa alatan terutamanya, okey, yang ni koma ni. Alatan tajam seperti gunting atau pisau boleh mengakibatkan risiko tertusuk kawan atau diri sendiri yang boleh membawa kecederaan yang teruk ataupun boleh juga berlaku kematian. Tertusuk. Kamu bukan sengaja tetapi masa kamu lari-lari tu kamu tersepak beg yang kamu bawa masuk dalam bengkel tu ke, tersadung kaki ke macam mana, boleh tertikam, tertusuk. Kita tak maulah perkara ini berlaku. Kita akan cedera dan paling teruk kita akan kehilangan nyawa. Okey, sedihlah sebab kita bukan sengaja pun nak tusuk kawan ke, nak tusuk diri sendiri ke, kita nak bergurau. Tapi bergurau kita tu membawa kepada perkara lah kesan yang sangat tidak baguslah kan, tidak baik. Okey. Yang ketiga, bermain dan bergurau. Samalah kan. Kita berebut sesuatu, berebut alatan tangan yang tajam contohnya, lagi bahaya. Okey, perbuatan ini juga boleh menyebabkan kecederaan kepada diri sendiri dan kawan-kawan serta boleh menyebabkan kerosakan pada alatan tersebut. Dia bukan sahaja bahaya kepada diri kamu, tapi bahaya juga kepada kerosakan, menyumbang kepada kerosakan alatan. Tak boleh gunalah. Okey, bayangkan jika alatan terkena pada anggota badan dan seterusnya menyebabkan kecederaan. Seperti yang kita bincang pada gambar yang kedua tadi, samalah juga.
Okey, yang keempat, menggunakan alatan yang rosak. Berdasarkan gambar, kalau kamu tengok pisau tu, patah, mungkin dia dekat nak patah kan. Jadi, menggunakan alatan yang rosak boleh apa? Menyebabkan kecederaan pada jari tangan. Tak kiralah tangan ke, kaki ke, badan ke kan. Okey, penggunaan pisau yang telah patah boleh menyebabkan luka pada tangan semasa menjalankan projek. Okey, yang ni ejaan projek ni, PRO ni. POR ni. Salah cikgu type ni. Okey, kat sini pun sebenarnya koma ni. Okey, tangan. Okey, koma. Lepas tu penggunaan pisau yang telah patah boleh menyebabkan luka pada tangan semasa menjalankan projek. Okey. Jadi keempat-empat perkara ini kamu perlu tulislah dalam buku tulis kamu itu. Okey, boleh murid faham kan? Okey, seterusnya kita imbas kembali perkara yang kita telah belajar sebelum ini. Okey, menyatakan peraturan keselamatan diri, bengkel, alatan dan bahan. Okey, ada 3 perkara lah kamu kena ingat. Okey, menerangkan maksud simbol dan tanda keselamatan yang kita simbol dan keselamatan ni kan minggu lepas cikgu dah tunjukkan kepada kamu. Kita scan menggunakan barcode tu kan. Imbas saya tu dia keluarlah banyak simbol-simbol keselamatan. Dan tanda keselamatan, simbol serta maksud dia kan. Okey, mengaplikasikan langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya berlaku kemalangan di dalam bengkel. Okey, kejap lagi kita akan jawablah soalan tu berdasarkan buku teks kamu muka surat 13. Okey, membincangkan amalan keselamatan di dalam bengkel dari segi aspek kebersihan bengkel dan penyelenggaraan alatan. Okey, kemudian merumuskan kesan mengabaikan amalan keselamatan di dalam bengkel yang kita baca. Tadi kan 4 situasi yang ditunjukkan dalam buku teks kamu muka surat 12. Okey, yang ni soalan yang kita perlu jawab muka surat 13. Okey, senaraikan peraturan keselamatan diri, alatan, bahan dan bengkel. Okey. Kedua, apakah maksud simbol dan tanda keselamatan berikut? Yang ketiga, jika berlaku keselamatan semasa berada di dalam bengkel, apakah tindakan yang perlu kamu lakukan? Keempat, cadangkan langkah untuk memastikan tanda keselamatan bengkel dipatuhi. Okey, 5, mengapakah terdapat pelbagai bentuk tanda keselamatan? Okey, mari kita sama-sama bincang dan lihat jawapannya dalam slide seterusnya. Okey, yang ni soalan yang pertama tadi. Senaraikan peraturan keselamatan diri, alatan, bahan dan bengkel. Okey, kamu boleh lihatlah. Yang ni cikgu ambil berdasarkan muka surat berapa yang ni? Muka surat 6. Okey. Peraturan keselamatan diri. Okey, macam mana? Kita dah bincang sebelum ni. Kamu boleh bacalah. Ikat atau masukkan tudung ke dalam apron. Pakai pakaian dan kasut yang sesuai dalam bengkel. Ikat rambut kamu jika rambut kamu panjang. Ni lebih kepada keselamatan diri sebelum kamu melakukan aktiviti di dalam bengkel. Okey, yang ni peraturan keselamatan alatan. Okey, dalam bengkel RBT hendaklah digunakan alatan di dalam bengkel RBT hendaklah digunakan mengikut peraturan seperti yang berikut. Macam nilah. Bertanya dan minta. Tunjuk ajar guru sebelum menggunakan alatan. Berhati-hati semasa guna alatan. Lapor alatan kalau rosak. Bersihkan alatan. Simpan alatan. Guna dengan cara betul. Dilarang bermain dan bergurau semasa menggunakan alatan supaya tidak berlaku kemalangan. Okey.
Seterusnya, okey, peraturan keselamatan bahan. Okey, kamu boleh baca juga yang ni ada pada muka surat tu 7. Ni bahan yang mudah terbakar, mudah rosak dan berbahaya perlu kamu gunakan secara berhati-hati. Okey, boleh baca ya murid, kamu baca sendiri. Okey, inilah antaranya. Ada 6 semuanya. Okey, yang ni simbol. Simbol. Ni bahan macam api ni, bahan mudah terbakar. Yang ni kamu kenal, ada pemadam api. Kalau kamu tengok macam ni, ada orang, simbol orang kan berlari keluar ni, laluan keluar semasa kecemasan. Okey, selesai soalan yang kedua. Okey, soalan yang ketiga. Okey, dia kata jika berlaku kecemasan semasa berada dalam bengkel, apakah tindakan yang perlu kamu lakukan? Okey, yang ni lah. Kalau luka melecur, macam mana? Kamu siram dulu, lepas tu sapu krim, lepas tu pergi berjumpa doktor. Okey, kalau terkena renjatan elektrik, macam mana? Jangan sentuh mangsa, tapi kita alihkan mangsa dengan guna alatan seperti kayu dan tali pinggang. Okey, dan rehatkan mangsa di tempat yang sesuai sebelum datang bantuan. Okey, boleh murid? Okey, ada 3 tu. Okey, soalan yang keempat dan kelima. Kalau kamu tengok, cadangkan langkah untuk memastikan tanda keselamatan bengkel dipatuhi. Macam mana kita nak pastikan tanda keselamatan bengkel dipatuhi ni? Perkara pertama, murid, guru sudah pastilah tahu kan, sebab guru yang sentiasa mengajar kamu menjaga keselamatan ni. Okey, murid perlu tahu apa? Dan tahu dan fahami simbol serta tanda keselamatan tu. Kita nak pastikan dipatuhi. Kalau kamu tak faham simbol dan tanda keselamatan tu, macam mana kamu nak patuh kan? Okey, lepas tu murid perlu amalkan peraturan keselamatan diri, keselamatan alatan dan keselamatan bahan tadi. Jadi bila kamu faham dan amal peraturan tu, kamu akan pastikanlah tanda keselamatan tu dipatuhi. Dan murid perlu utamakan utamakan keselamatan diri apabila melihat simbol dan tanda keselamatan. Okey, murid juga perlu tahu menggunakan alatan pemadam api serta sentiasa mematuhi pelan laluan kecemasan yang ada dalam bengkel masing-masing. Okey, cikgu rasa langkah ni lah memastikan tanda keselamatan dalam bengkel tu dipatuhi. Bila kamu faham semua, kamu akan patuh. Okey, soalan yang terakhir, mengapakah terdapat pelbagai bentuk tanda keselamatan? Okey, kamu rasa macam mana? Okey, pelbagai bentuk tanda keselamatan diwujudkan agar kita sebagai individu atau pengguna dapat membezakan simbol atau tanda keselamatan agar tidak berlaku perkara yang tidak diingini serta memudahkan kita melakukan sesuatu pekerjaan yang melibatkan aspek keselamatan berjalan dengan lancar. Ni lancar. A ni kamu tukar dengan lancar. Okey, bila kita faham, kan kita tahu bentuk tu, kan bentuk-bentuk keselamatan ni. Jadi apa sahaja yang melibatkan aspek keselamatan kita tu, bila kita melakukan suatu tugas, perkara tu inilah boleh diselesaikan dengan lancarnya. Okey, gitulah harapannya. Okey, itu sahaja PDPR kita pada hari ini. Terima kasih, cikgu harap kamu faham dan kamu boleh buatlah soalan-soalan tadi berdasarkan jawapan yang telah cikgu kongsikan. Itu sahaja. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.